ada satu orang di kalangan sahabat Nabi yang bernama Abu Qilabah radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibn Hibban sebut dalam thiqat berkenaan sahabat ni, sebab sahabat ni tak ada sebut dalam kitab ni. Jadi saya sebut juga malam ni sebab mereka di kalangan orang yang Nabi kata ashabikal nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku macam bintang di langit. Kamu ikut satu, kamu takkan sesat bila-bila. Jadi kita nak kenal seramai mungkin di kalangan mereka. Kata Sayyidina Abdullah bin Muhammad ataupun kunyah dia Abu Ibrahim, dia kata dulu aku pernah bermusafir dalam satu perjalanan, aku sesat di perbatasan kota Mesir, di padang pasir, dan aku kehabisan sumber air. Jadi aku dalam keadaan yang begitu terdesak, aku nampak ada satu kemah di tengah padang pasir yang cukup usang, cukup lama. Mungkin ada orang boleh tolong aku kot dalam kemah ni. Maka Abu Ibrahim kata, aku turun, aku bagi salam. Ternyata tak ada siapa jawab salam. Dia kata, ada orang tak ada dalam ni. Dia pun turun, dia buka pintu kemah. Dan rupa-rupanya ada satu orang lelaki yang sedang terbaring. Kudung dua tangannya, kudung dua kaki dia, buta dua mata dia. Abu Ibrahim kata, aku tengok satu perkara yang ajaib, sebab dalam keadaan yang macam ni dahsyat, lelaki ni mulut dia ulang satu perkara, mulut dia ulang satu zikir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tuan-tuan, kalau kita nak apa terus jangan panjang. Nanti ni tuan-tuan boleh cari. Sebenarnya lelaki ni ataupun Sayyidina Abu Qilabah yang tengah terbaring tadi ni, dia baca dua perkara. Yang pertama surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Cuma dia baca separuh. Surah Al-Ahqaf ayat 15 ni amalan kebiasaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq biasa amal ayat ni. Setiap kali lepas salat ataupun setiap kali nampak anak. Tuan-tuan, kalau nampak anak ataupun anak sedang tidur, kita pergi dekat anak tu, kita baca dan kita pegang tiup di ubun-ubun dia. Kita doa kepada Allah supaya Allah jaga zuriat keturunan kita seperti mana Allah telah menjaga zuriat keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kalau ayat tu satu ayat yang penuh dia Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tapi Abu Qilabah tak baca full, dia baca separuh. Dia baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sampai situ. Lepas tu dia sambung dengan satu lagi zikir yang diajar oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Nabi berjanji, siapa saja yang baca zikir ni ketika dia melihat orang lain kena musibah, maka Allah akan elakkan dia daripada musibah tu sampai dia mati. Sayyidina Umar riwayat sebuah doa. Kalau tuan-tuan mampu hafal doa ni, pendek. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tuan-tuan, Abu Qilabah tadi dia tak baca yang bahagian atas, dia baca potongan yang bawah. Dia baca apa tadi? Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Jadi zikir yang Abu Qilabah baca tadi gabungan separuh surah Ahqaf, separuh pada hadis Nabi yang berkenaan elak musibah. Bahkan kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bila baca doa ni, bila tengok orang kena musibah, tak disunnahkan baca secara jahar depan dia. Maknanya kita ziarah orang sakit, kita pergi depan dia kena, contoh kena jantung, kita pun tengok dia, kita pun kata alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Bukan macam tu. Bacalah hati.
Baca dalam hati. Sebab kalau orang Arab terasa dia. Sebab apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang menjaga aku, yang melindungi aku daripada apa bencana musibah yang sedang menimpa kamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah Taala melebihkan aku di kalangan ciptaan Dia yang lain. Jadi kalau kita baca dekat depan orang jahir secara jahar ni tak kena. Jadi Nabi ajar kalau ziarah orang macam orang ni baca sir, maknanya baca diam-diam pelan-pelan. Nampak aksiden. Mungkin kita selalu kan rakyat Malaysia nampak aksiden, dia akan slow, dia akan siasat, dia akan mula buat investigation. Aksiden, siapa dia tu? Macam mana? Hak aksiden belah sini, hak jam belah sana. Ni rakyat Malaysia, ini kita. Tuan-tuan tak payah nak slow pun, laju je, lalu sambil tengok, sambil baca alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dah khalas. Tu doa, ya Allah, kau bagilah pahala atas musibah yang menimpa dia tu, ya Allah. Kau gantikanlah dengan lebih baik. Dan kita baca tambahan lagi satu doa apabila ditimpa musibah. Tuan-tuan, Abu Ibrahim bila tengok Abu Kilabah lelaki ni, dia tak kenal, kudung tangan, kudung kaki, buta mata, baca doa ni, baca zikir ni, dia pelik sebab zikir ni bertentangan dengan keadaan. Apa yang untung sangat, apa yang lebih sangat? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, kau tambahkanlah nikmat agar aku terus bersyukur ke atas engkau. Masya Allah, Abu Ibrahim pelik ni. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah, engkau telah lebihkan aku di kalangan ciptaan engkau yang lain. Yang dia nampak buta, yang dia nampak kudung tangan kaki, apa yang nikmat, apa yang lebih. Tuan-tuan, jadi Abu Ibrahim bila dia rasa tak teli benda ni, dia pun bagi salam, Assalamualaikum. Abu Qilabah dengar, dia berhenti, dia kata, Waalaikumsalam. Siapa ni? Tak nampak, buta. Abu Ibrahim kata, musafir. Kamu pula siapa? Tanya Abu Ibrahim. Kata, aku Abdullah, kata Abu Qilabah. Masing-masing tak begitu nama. Kata Abu Ibrahim, aku sebenarnya musafir, aku berada di dalam keadaan yang berat ni, bekalan air aku habis dan aku sesak. Aku harap kalau sini aku ada bantuan, tapi aku tengok keadaan kamu ni, aku hairan. Sebab kamu dalam keadaan yang macam ni rupa zahir, tapi mulut kamu berzikir dengan sebuah zikir yang aku tak faham. Yang pertama sekali, apa nikmat yang banyak sangat yang kamu suruh Allah tambah pada kamu untuk kamu syukur, dan apa kelebihan yang Allah lebihkan kamu sehingga kamu rasa kamu lebih daripada ciptaan Allah yang lain. Kata Abu Qilabah, wahai musafir, kamu tak nampakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku lisan yang sentiasa berzikir kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku akal yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Berapa ramai orang yang mulut boleh bercakap tapi kurang zikir kepada Allah. Berapa ramai orang yang ada akal, cerdik, tapi kurang syukur kepada Allah. Sebab tu kata Abu Qilabah, aku bersyukur sebab aku ada lisan, dan lisan ni Allah bagi taufik untuk berzikir. Aku ada akal, dan Allah bagi taufik untuk akal terus bersyukur. Cuma kata Abu Qilabah, aku bukan duduk seorang di sini. Aku ada dengan anak aku. Cuma dah 3 hari dah anak aku tak balik. Biasa dia akan dudukkan aku kalau waktu salat, dia akan wudukkan aku. Kemudian kalau waktu makan, dia akan suapkan makanan, dan dia keluar dah 3 hari tak balik. Boleh tak kamu kalau tolong pergi cari kejap? Kata Abu Ibrahim, baik aku cari. Tuan-tuan, dia pusing di kawasan keliling padang pasir, dia cari, dan akhirnya dia nampak dekat satu semak ada jasad satu orang budak yang telah hancur dirobek binatang buas. Hancur jasad tu kena makan dengan binatang buas. Kata Abu Ibrahim, ini rasa anak dia dah ni. Apa pula aku nak beritahu ni? Dia dengan musibah ujian yang masih dia lalu, sekarang ni musibah baru pula datang. Apa pula aku nak cerita dekat dia ni supaya dia tak sedih dengan keadaan ni? Tuan-tuan, biasa tak berlaku kat kita. Allah uji kita dengan satu ujian, kita angkat tangan, ya Allah, tolonglah selesaikan ujian ni. Belum selesai lagi ujian tu, Allah hantar ujian lain pula.
Ya Allah, hak tadi tak settle, main lain pula. Astagfirullah. Tolonglah ya Allah, tolonglah. Abu Ibrahim kata, aku kuatkan diri balik masuk dalam kemah tadi, balik aku bagi tahu, wahai Abdullah, aku cuma nak tanya antara kamu dengan Nabi Ayub alaihissalam, siapa lebih mulia dan lebih tinggi darjat dah. Tuan-tuan tengok macam mana keadaan orang yang hikmah ni, dia nak tenangkan orang dengan kisah-kisah orang dulu. Nabi SAW Allah tenangkan dengan kisah-kisah orang dulu. Allah bawa kisah-kisah orang dulu dalam Quran supaya Nabi tenang. Kita pun sama, kalau stres, kena uji, dengar apa cerita orang dulu, baca Quran, hadirkan ketenangan dalam jiwa kita dengan melangkah dalam erti kesabaran seperti mana orang dulu langkah. Tuan-tuan, kata Abu Ibrahim lagi, apabila Nabi Ayub alaihissalam diberikan kesihatan, dalam sekelip mata Allah uji dengan penyakit, apa Nabi Ayub buat? Kata Abu Qilabah, dia sabar. Apabila Allah memberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam anak-anak, dalam masa sekelip mata Allah ambil semua anak-anak dia, apa Nabi Ayub buat? Nabi Ayub sabar, kata Abu Qilabah. Allah memberikan kekayaan kepada Nabi Ayub, datang banjir sekelip mata, seluruh kekayaan dia hilang, apa Nabi Ayub buat? Sabar, kata Abu Qilabah. Kalau macam tu kamu dengan Nabi Ayub alaihissalam, kedudukan siapa lebih hebat dan tinggi, lebih mulia? Kata Abu Qilabah, pasti Nabi Ayub. Wahai Abdullah, kata Abu Ibrahim, sebenarnya aku nak beritahu, anak kamu dah mati lah, kena robek, kena makan dengan binatang buas. Bila Abu Qilabah dengar, dia kata apa? Dia kata, la ilaha illallah. Ini kalimah yang sepatutnya bila kita ucap bergoncang hati kita. Tiada Tuhan selain Allah. Apa makna dia? Tiada yang berkuasa selain Allah. Tiada yang bagi mudarat manfaat selain Allah. Tiada yang bagi susah dan senang selain Allah. Tiada yang bagi sihat dan sakit selain Allah. Tiada yang bagi anak, harta, kuasa, pangkat dan segala-gala keduniaan selain Allah. Tak ada yang memberikan langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya selain Allah. Selain daripada Allah, makhluk dan langsung tak boleh buat apa-apa. Tenangkan jiwa dia dengan la ilaha illallah. Lepas tu dia kata, alhamdulillah, aku segala puji bagi Allah kerana memberikan kepadaku zuriat keturunan yang belum sempat bermaksiat kepada Allah dan diambil balik. La ilaha illallah. Dia rebah dan dia mati. 3 hari tak makan, mati. Abu Ibrahim kata, Allah, aku dah lah sesat, nak datang sini, nak dapat bantuan bekalan, meninggal pula, nak kena urus jenazah pula ni. Akhirnya dia pun angkat jasad Abu Qilabah, letak dekat luar kemah. Dia doa, ya Allah, tolonglah, hantarlah siapa-siapa untuk aku sempurnakan jenazah ni. Tak lama datang 4 orang naik kuda, lalu kawasan. Abu Ibrahim panggil, dan 4 orang tadi berhenti. Dia kata, ada masalah apa ni? Abu Ibrahim kata, ni aku sebenarnya sesat, aku dah habis bekalan air. Diceritakan, dan dia kata, ni sekarang ni dah meninggal dan lelaki ni. Siapa lelaki ni? Aku tak kenal. Jadi yang 4 orang tadi turun daripada unta, turun daripada kuda. Mereka selak kain yang menutupi jasad Abu Qilabah. Salah seorang yang selak tengok je muka Abu Qilabah, terus dia kata, Allah, wahai Abu Qilabah, kat sini apanya kamu? 4 orang tadi ahli istana, orang istana, diperintahkan oleh khalifah untuk bergerak ke satu bumi Arab, untuk bumi Islam, untuk cari Abu Qilabah. Mereka kata, ya Abu Qilabah, kat sini kamu rupanya. Kami diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk cari kamu. Kamu ditawarkan dengan jawatan qadi untuk jadi orang besar di istana. Kamu tolak dunia dan kamu telah berada di sebuah tempat yang tak ada siapa tahu kamu kat sini, dan hari ini kamu telah meninggal dunia. Allah. Tuan-tuan, mereka telah kebumikan jasad Abu Qilabah dan mereka pun balik. Kata Abu Ibrahim, aku sampai rumah, aku tidur malam tu, Allah datangkan padaku mimpi. Satu mimpi yang aku tak pernah tengok sebelum ni. Allah bawa aku berjalan dalam syurga. Aku dilihatkan keindahan syurga. Aku diperlihatkan segala kecantikan syurga. Dan aku nampak dalam syurga tu tiba-tiba ada satu orang lelaki yang aku tak pernah tengok. Aku tengok dia, Masya Allah, handsome, cantik, rupa paras dia, rambut dia, muka dia. Kata Abu Ibrahim, ku tengok betul-betul, Allah, Abu Qilabah.
dah ada tangan, dah ada kaki, dah ada mata. Masya Allah, lainnya kata Abu Ibrahim, seperti mana yang aku tengok Abu Qilabah atas muka bumi, dengan yang aku lihat Allah nampakkan aku dalam mimpi, betapa indahnya Abu Qilabah hari ini. Semua lain, satu je sama. Satu je sama. Apa dia? Mulut dia. Zikir lagi, berzikir lagi. Cuma kata Abu Ibrahim, zikir dia lain sikit, bukan macam hari itu. Zikir dia apa dia? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kalian wahai seluruh penghuni syurga. Bima sabartum, dengan apa yang kalian telah sabar di atas segala ujian, musibah, masalah yang timpa atas kalian di muka bumi dulu. Fa ni'ma uqbad dar, rasakanlah hari ini nikmat yang kekal, takkan habis sampai bila-bila. Tuan-tuan, kalau mau dunia, siapa yang hari ini sakit tu pun tak lama, tak ada sakit lagi dalam syurga, tak ada sakit jantung dalam syurga, tak ada kanser dalam syurga, dan tak ada sopak dalam syurga, tak ada gout dalam syurga. Tuan-tuan, dalam syurga keindahan demi keindahan, kenikmatan demi kenikmatan. Sebab tu kita baca kisah-kisah mereka para sahabat, supaya kita hidup dan melangkah seperti mana mereka melangkah. Tuan-tuan, tadi ialah Abu Qilabah radhiyallahu ta'ala.